Baik, kita tengok soalan. Wak gerak tong, wak gerak tong. Baik. Barang-barang masjid dan surau yang lama dah rosak boleh kita binasakan. Contoh kipas dan kapet sebab ia tidak boleh digunakan. Apakah hukumnya? Kita tukang masak mi goreng kuali pasar malam dan kita masak kuantiti banyak sampai mi kuah kuali. Mi kuah lempah kuali. Kira hukum kau ni? Bazir ke, dosa ke, halal? Baik. Dia kata barangan surau yang sudah rosak, boleh tak kita buang? Dengar baik-baik. Ulama-ulama fiqh melarang kita buang harta wakaf, surau dan masjid yang masih bermanfaat. Maksudnya, boleh diambil kegunaan. Jika sudah rosak, contoh, Quran yang sudah repuk, itu boleh dihapuskan. Ataupun sejadah yang sudah repuk. Takkan kita nak ambil, nak wis derma kat orang. Orang pegang, cabut sejadah. Bang, sudah tak boleh dia ambil manfaat, maka boleh dibuang. Yang duk jaga sangat tu ulama, ialah masih boleh digunakan, dibuang. Tu, faham lagi? Masih boleh guna, buang. Kenapa? Kerana joli, kerana duit banyak. Situ salah. Faham lagi? Nak jaga. Kalau benda yang memang tak boleh guna, nak apa-apa pun boleh buang. Barang pejabat, harta anak yatim yang sudah rosak. Kita tukang masak mi goreng kuali pasar malam. Kita masak kuantiti banyaklah. Sampai mi tu keluar daripada kuali. Hukumnya guana. Laku andamu. Dia nak masak mi keluar daripada kuali. Mi terbang atas kuali. Asalkan bersih sudah. Adakah membazir? Yang membazir tu dia gini. Maksudnya mungkin gini. Banyak sangat mi tu. Dia kait ada mi yang terjatuh. Betul tak? Jadi yang terjatuh tu bukan disengajakan. Kalau jatuh di tempat yang kotor, tak payah makan. Kalau jatuh di tempat yang bersih, sunat ambil balik. Lagi. Sebab tu kita makan nasi. Kita makan nasi di atas tikar, atas seperah, atas rumah kita yang bersih. Maka jatuh telur, akak mula. Kita angin jatuh telur, pium. Padahal jatuh di tempat yang bersih. Tapi kalau di bawah pinggang kita itu tanah kotor, maka baru kita buang. Faham lagi? Soalan seterusnya. Kita ada kawan bukan Islam, dia buat kita sakit hati. Boleh tak kita berdoa agar dia sakit hati? Tak faham? Kita ada kawan bukan Islam, dia buat kita sakit hati. Boleh tak kita berdoa agar dia sakit lagi hatinya? Hak sakit hati dia ke mu? Kita tak faham. Orang buat kita sakit hati, tengok kes lah, ada apa bendanya. Apa benda yang patut kita bertindak, ada yang tak perlu kita bertindak. Tengok keadaan. Kalau menyakitkan hati kita, dia merosakkan harta benda awam, tak boleh. Itu tak boleh diam. Kena bertindak. Kalau dia sekadar mencela, merengang-rengangkan kita, merendah, itu tak ada masalah. Diam sudahlah. Main game dengan adik suka-suka, siapa kalah dia kena belanja makan. Adakah itu satu perjudian berdosa? Dia main adik-beradik. Badminton. Abang lawan adik. Kalau menang abang, adik kena belanja RM10. Kalau abang yang kalah, abang belanja adik RM10. Jadi mana-mana yang tidak bernasib baik, kena bayar. Itu namanya judi juga. Faham? Dia yang tidak judi ni gini. Abang cabar adik. Kalau adik boleh menang lawan badminton dengan abang akan beri RM1000. Tapi kalau adik tu kalah, tak payah bayar apa. Itu tidak judi. Boleh. Faham lagi? Saya lari laju. Mana-mana orang dalam kampung ni boleh berlamba menang saya lomba lari, saya nak wish juta dia. Tapi kalau saya menang, tak payah bayar. Itu harus.
Itu bukan judi. Faham lagi? Judi ini salah seorang akan kehilangan harta jika tidak bernasib baik. Nampak? Contohnya dia masuk tandingan memancing. Dia kena bayar harga jorang RM100. Kalau dia bernasib baik, dia dapat RM5,000. RM5,000 tu ambil mana? Duit pemancing lain. Betul tak? Tapi kalau dia tidak bernasib baik, dia hangus RM100 tu. Maka itu judi namanya. Tolong baca rintihan amanah rakyat. Kerajaan belum lagi selesai tuntutan pampasan tanah rakyat bypass sampai sekarang. Jadi harap pihak pemerintah ambil cakna dengan rintihan tersebut. Peniaga masam tapi makanan sedap. Peniaga pandai tarik customer tapi makanan tak sedap. Kalau ustaz nak pergi hak mana? Muka tokai kedai masam tapi masuk sedap. Faham lagi? Peniaga yang pandai melayan customer tapi masuk tak sedap. Faham? Muka senyum lah mau. Kita nak pilih hak mana? Tengok kita nak pergi makan ke nak tengok muka orang. Kalau nak pergi makan, cari hak sedap. Biar muka masam pun. Kalau nak tengok muka tokai, cari hak senyum. Biar tak pun. Cuma apabila kita berniaga, tak kira niaga apa pun, maka kita ambil akhlak terbaik, akhlak Nabi. Antaranya sentiasa senyum. Itu adalah antara apa benda ni tarikan pelanggan. Bukan makna bila kita senyum masukkan tak sedap jadi sedap. Sekurang-kurangnya orang rasa senang hati. Kalau sedap pun kalau muka kita ni macam rimak mau dengan pelanggan, ada gak orang sedup. Kereta aksiden berlanggar masuk atas kubur. Berdosa tak kalau kita nak alih kereta, kita pijak kubur? Kereta benda apa ni? Myvi, kereta King. Lopak masuk atas kubur. Baik, bila kereta dah terbabah naik atas kubur, kita nak alih, terpaksa pijak kubur. Apakah hukumnya? Dengar baik-baik. Hukum sengaja memijak kubur orang haram. Walaupun kubur orang fasik. Contoh kita kenal dia masih hidup itu. Faham tak? Dia tak semayang. Hari dia rajin semayang jemaah je. Yang lain culah dia. Faham? Tapi dia orang Islam fasik. Haram pijak kubur dia. Tak boleh pijak kubur. Adapun jika terpaksa pijak, contoh dalam kitab-kitab fiqh bab janaiz, kerana nak menyimpan mayat yang baru, terpaksa langkah atau terpaksa pijak. Kalau tak pijak tak boleh nak memasukkan mayat yang baru, dimaafkan. Jadi dalam bab nak alih kereta yang terbabah atas kubur ini, jika sengaja pijak, hukumnya haram. Tapi kalau terpaksa pijak, kerana kalau tak pijak, tak boleh nak akad benda ni, maka dimaafkan. Sebab tu, sampai di kubur, berhati-hati. Kerana kita seperti berjalan di tempat orang yang sedang tidur. Kita masuk dalam satu dewan, satu dom, ada 40 orang sedang tidur. Dan kita nak pergi seberang, maka kita berjalan, jangan lakah, jangan sepak kaki dia. Betul tak? Itu cara dia. Soalan seterusnya. Jika kita jual beli, tak sebut akad jual beli, adakah berdosa? Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, disyaratkan mesti ijab kabul akad jual beli. Saya jual barang ini dengan harga RM10. Saya beli barang ini dengan harga tersebut. Itulah jadi sah jual beli. Nampak? Dan kalau kita tidak akad jual beli, kita
reda dengan harga RM10 yang dibayar oleh pembeli, dan pembeli reda dengan baju selai yang berharga RM10 daripada tangan penjual. Faham? Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, ini juga dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sah. Cuma ustaz-ustaz kita duk ngajar itu wajib akad jual beli itu atas pendapat yang muktamad. Faham lagi? Pendapat yang dipatwakan dalam mazhab. Ada pun ahli Imam Nawawi dipanggil pendapat ikhtar Imam Nawawi. Asalkan ada redha atas hati pembeli dan hati penjual, maka hukumnya sah dah. Cuma pendapat muktamad mengatakan lafaz jual beli itulah terjemahan bagi keredaan yang tidak dapat dilihat di dalam hati. Faham lagi? Soalan seterusnya. Apakah hukum saya menggunakan casing telefon yang ada gambar katung orang? Baik. Telefon dia, casing, tahu tak casing? Bekas tu lah, bekas. Atau housing. Kalau anda nak panggil apa pun, rumah dia. Telefon suku. Dia pergi beli kedai DIY. Pok dia masuk. Kalau hak minat adudu, gambar adudu. Squid Game. Kalau orang pang gambar benda. Bunga lah. Lepas tu beliang lah. Dia ni gambar orang. Dia minat tak? Contoh. Dia minat sangat Perdana Menteri. Jadi dia upah gambar Perdana Menteri. Gambar orang. Apakah hukumnya? Hukumnya tidak haram. Tidak haram. Tapi kalau gambar itu haram dilihat. Gambar perempuan bogel. Haram. Gambar orang itu dalam keadaan aib. Haram. Jika kita beli dekat Shopee, di mana nak akad jual beli? Jual beli dengan online seperti jual beli bersurat, seperti jual salam. Syaratnya hendaklah barangan yang ditunjuk tidak boleh rahsia. Contohnya kita nak beli benda, barang itu ditunjuk. Faham lagi? Ditunjuklah barang. Kita nak beli benda, contoh nak beli benda. Rak dapur. Nampak takut bini pada rak dapur ni. Marah je kekek ni. Rak dapur terus contoh. Nak beli rak dapur. Okey, ditunjuk dalam Shopee tu gambarnya rak dapur. Baru sah. Dan apa yang kita dapat itu yang ditunjuk. Dan pula harga itu kita kenal dengan harga itu, bang kita bayar harga itu. Dan sekarang ini barang dapat, kita belum lagi bayar. Jika kita confirm, barulah duit itu dapat ke mereka. Kita buka tengok, tak betul. Maka kita pulangkan balik. Itu dibenarkan dalam Islam. Yang tak benar, dia kata, siapa nak beli rak pinggan makuk, gambar tak tunjuk. Banyak jenis ada. Nasib baik dapat mana-mana. Tak boleh. Pasal kita tak tahu mana kita akan dapat. Soalan seterusnya. Kita kerja di Genting, bahagian tema, taman tema. Haram tak gaji saya? Dia kerja di Genting tapi bukan bahagian jaga kasino. Dia jaga taman. Contoh, buah musim. Orang nak naik buah, RM15. Halal tak dalam Islam? Kita berniaga, siapa nak naik buah RM15. Halal. Jadi hukum gajinya tidak haram. Sama dengan kerja supermarket. Supermarket 3 tekak. Tekak bawah sekali bahagian makanan, ujung tu bahagian liquor, bahagian arak. Maka semua yang terlibat dengan arak haram gajinya. Tapi orang kerja yang supermarket yang sama, bahagian Pampers, halal gajinya.
Kerana dia tak terlibat. Walaupun syarikat yang sama, satu company namanya supermarket. Ini fatwa mufti, bukan pendapat saya. Saya tak boleh beri pendapat. Kerana yang boleh beri pendapat ahli fiqh. Dan bukan saya punya fatwa, kerana yang beri fatwa itu mufti. Faham? Kita ustaz kapung cak ayang je. Cuba tolong khabar. Jadi bahagian makeup, walaupun cakap bawah satu ada arak, dia bahagian makeup jaga bedok-bedok. Dia tidak haram. Faham lagi? Walaupun syarikat genting itu besar, tapi orang yang terlibat dengan kasino, yang judi itu saja haram. Bawah syarikat genting ada kelapa sawit. Betul tak? Dia bagian kelapa sawit. Tak haram. Dah saya tak seronok lah. Tak seronok kerja kat lain. Mu tanya hukum. Hukum tak jawab ikut seronok. Bagi saya satu petua, kerja yang halal jauh dari yang haram. Kerja dengan tangan sendiri. Mu tanam lada, mu tanam sawi, tanam sayur. Pergi jual. Beri ke orang, suruh atau pasar. Atau kerja ke laut. Mu beli satu tasi, kedang ngai tu, 70 pound. Mu cari perambut 40 pound, mu cari mata kain nombor 8. Mu ngai 3 gigi. Sekor 200 gigi. Kalau ikan kembur, sekor 3 ya. Mu ngai 3 gigi, sekor 200. 2 ekor lagi dah. Halal tak? Halal tak? Jangan ngai dalam bubur kan. Faham lagi? Dalam laut dah, contoh. Soalan seterusnya. Perempuan kafir suka pada adik laki-laki saya. Dia nak masuk Islam supaya dapat kahwin. Bolehkah macam tu? Boleh, tapi tak molek. Orang bukan Islam nak masuk Islam kerana nak kahwin dengan orang Islam. Tidak bagus, tak molek. Yang moleknya dia masuk Islam dulu. Kerana dia nak kepada agama Islam. Kemudian barulah dia bernikah. Itu molek. Faham? Sebab tu banyak dia kahwin kerana dia masuk Islam, convert, tukar agama kerana nak kahwin je. Bila bercerai, balik ke agama asal. Nampak? Jadi kalau dia nak ke kita, dia nak masuk Islam kerana nak ke kita, tak molek. Walaupun boleh jadi dia akan jadi baik. Tetapi niat dia tak betul dah. Dia niat dia masuk Islam bukan kerana nak seorang perempuan atau nak seorang laki-laki. Tapi dia kerana menak pada kebenaran Islam itu sendiri. Jadi bila dia biar dia masuk Islam dulu, dan dia elok belajar agama bersungguh-sungguh, baru berkahwin. Soalan seterusnya. Wali tak mau jadi wali nikah. Jika mau dia suruh bayar. Macam mana? Ayah tak mau jadi wali. Kata nak RM1,000. Faham lagi? Ayah apa lagu ni? Macam Transformer. Dan anak tidak mahu ayah itu jadi wali. Sebab dia tidak semayang. Dan suka buat maksiat. Boleh atau tidak? Baik. Jika wali itu hilang syarat. Seperti wali tidak semayang. Atau wali minum arak. Atau wali berjudi. Maka berpindahlah wali itu kepada tertib yang atas. Contoh bila ayah tidak semayang, maka hendaklah diwalikan dengan toki. Ayah bagi ayah. Faham? Toki pula suka isak gang. Contohlah jadi fasik. Faham? Tak semayang juga. Maka berpindah pada adik-beradik. Adik-beradik kecek lagi. Tak boleh jadi wali. Maka berpindah pada anak saudara. Anak saudara pun kecek lagi. Berpindah kepada bapa saudara, adik-beradik ayah. Bapa saudara ada seorang je dalam penjara kerana scam orang. Contoh. Maka berpindah kepada sepupu dan tertib-tertib ni. Boleh. Soalan seterusnya. Macam mana nak tegur mak saya tak pakai tudung supaya dia pakai tudung? Kalau saya tegur berdosa tak? Tidak. Kalau dia terasa, tengok.
Jika kita tegur dengan beradab, dia terasa mak kita tidak berdosa. Tapi kalau kita tegur dengan tidak beradab, dia terasa kita berdosa. Sebab tu adab dengan ibu bapa lain, dengan kawan lain. Faham? Dengan ulama lain, dengan sama-sama pelajar lain. Dengan guru lain. Walaupun dia guru matematik, wajib murid beradab dengan guru matematik, guru sains, guru akademik. Betul tak? Apatah lagi kalau guru-guru akhirat. Itu kena jaga. Adab dia lain-lain. Jadi tegur tetap kena tegur. Cuma bila dia itu ibu bapa kita, beradab. Kalau ayah tegur anak, dia boleh jerakah. Anak tak pakai tudung, ayah boleh jerakah. Boleh tinggi suara. Tapi kalau mak tak pakai tudung, anak nak tegur tak boleh jerakah. Kerana Allah kata wala tanharhuma. Jangan kamu jerakah, jangan kamu tengking akan dua ibu bapa. Soalan seterusnya. Duduk atas kerusi dalam masjid lepas masuk masjid. Boleh solat tahiyat tak lagi? Boleh. Dia masuk dalam masjid, dia tak boleh berdiri. Dia pun duduk atas kerusi. Jenis duduk atas kerusi. Dia pun solat tahiyat. Kalau dia tak boleh apa? Tak boleh berdiri. Tapi kalau orang yang memang boleh berdiri, faham tak? Jika dia telah duduk, maka tidak sunat lagi bagi dia semayang tahiyat masjid. Sekalipun duduk atas kerusi. Adapun dia belum duduk atas kerusi, dia nyandar je, boleh lagi tahiyat masjid. Jika ada seorang yang hidup bagai penyakit bulan Ramadan lepas hingga tidak berpuasa sepanjang Ramadan, namun sehingga hari ini penyakitnya tak sembuh. Menurut doktor, kesehatannya terjejah, tak berdaya untuk ganti. Dia pun bayarlah fidyah kerana masalah tersebut, namun cuba juga untuk ganti. Apa pandangan mengenai kes begini? Benarkah dia hanya beres dah dengan bayar fidyah? Baik. Orang ini sakit, tak boleh puasa Ramadan. Bukan saja Ramadan, tak boleh puasa. 11 bulan lagi pun dia tak boleh qada. Dia tak larat dengan sakit dia itu. Maka orang ini tidak ada qada baginya. Betul, dia hanya perlu wajib bayar fidyah. Allah sebut dalam Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang sakit, yang tidak ada sembuh, atau tua yang semakin tua, yang tidak ada kuasa berpuasa, mereka tidak wajib berpuasa, hanya wajib bayar fidyah. Faham tak? Betul? Yang wajib qada ialah penyakit dia sembuh. 1 Ramadan dia accident. 30 hari tak puasa. Lama mana dia sakit? 4 bulan. Pas 4 bulan baru dia sihat, baru wajib qada. Ada pun penyakit yang tidak sembuh, macam kanser, penyakit benda lagi. Penyakit benda panggil sarak, tak? Tak boleh bangun, lumpuh dan sebagainya. Atau tua. Tua kalau tahun ni 80, tahun depan takkan 79. Tahun depan 81. Tahun ni dah agak dah, tahun depan agak dah agak. Itu dia panggil golongan yang sudah tidak mampu berpuasa. Jadi wajib fidyah saja. Baru ni Ustaz ada jawab soalan pasal kalau imam dang sebut qom dulu sebelum makmum selesai takbir, maka tak dang berjemaah. Soalannya makmum itu perlu takbiratan semula ataupun makmum sedang, sebab dia niat makmum sedangkan tak dang. Baik. Tok imam tengah tahiyat akhir, makmum sampai. Makmum Allah, Assalamualaikum warahmatullahi, tak dang. Sepatutnya makmum dulu, Allahu Akbar, Assalamualaikum, baru dang. Tak payah takbir semula. Boleh. Cuma tidak dapat berjemaah. Teruskan semayang seorang diri. Dah disebut makmum dah, makmum tidak membatalkan semayang seorang. Contoh kita lewat bangun subuh pukul 6.45.
Dia mayang seorang. Kita biasa mayang jemaah, kita sebut makmum. Kita gini makmum, sah. Allahu Akbar. Kita mayang pada subuh makmum. Tak ada Allah Ta'ala. Tak ada imam, bermu ikut. Faham lagi? Dah? Soalan seterusnya. Muslimat yang tidak sempat ke masjid subuh, boleh tak dia buat tabung sedekah subuh? Jumlah terkumpul akhir bulan, boleh dia beri duit itu dalam tabung masjid. Dia kena faham gini. Setengah orang dia faham. Sedekah subuh ni dia kena subuh tu. Faham lagi? Bukan mesti sedekah subuh tu pada kita sedekah tu waktu subuh. Hadis tu menyebut pada waktu subuh turun malaikat yang akan mencatatkan pahala orang yang bersedekah. Bukan mesti sedekah pada subuh tu. Mu habis main subuh, kau lapang kat gini sedekah lah pedak. Tapi nak khabar subuh itu turun malaikat. Cuma pandangan ulama, jika subuh tu kita sedekah dah, itu lebih baik. Faham lagi? Jadi kalau kumpulkan untuk jadikan sedekah subuh, tak ada masalah. Atas kemudahan masing-masing. Takut dia faham. Dewi waktu duha tak lihat. Subuh tadi kau suruh. Faham tak? Hadis itu bukan kata letak duit waktu subuh. Turun malaikat pada waktu subuh. Ini faham baik. Malaikat tu apa? Malaikat itu kerja ni kat gigi. Siapa-siapa yang bersedekah, dia akan catat. Faham? Dah catat kiri kanan, kiri kanan. Hak tu sahih dah. Hak ni catatan istimewa. Ada ustaz kata kalau leset bedak tebal-tebal atas dahi, masa sujud dah usah sujud. Betul ke ustaz? Jika benda itu biasa, hukumnya dikira bedak. Sah. Tapi kalau kita tepek sampai jadi 3 hum duduk atas ni, itu bukan bedak. Itu dipanggil suatu yang menghalang. Itu maksud ustaz-ustaz ni. Jadi kalau apa ada tak tepek bedak sampai suku Ici? Tak ada. Tu opera Cina. Faham tak? Ataupun apa benda ni? Nak buat muka benda? Tu clown tu benda? Pennywise. Faham tak? Clown tu, orang putih tu, hidung merah. Faham? Serkah tu tak? Kalau bor bedak biasa kau puang, tak ada masalah lagi. Tapi kalau make up nak buat muka atu, muka apa kan? Hak tu perlukan lapisan yang tebal. Takut-takut hak tu jadi menghalang dahi kita daripada kena lantai ketika sujud. Jadi tidak sah. Baik. Jika kita angkat jenazah dalam masjid sampai bank mayat, adakah kita dapat pahala satu kirat juga? Ke macam mana? Baik. Siapa yang menghantar mayat ke kubur dapat satu kirat, Nabi kata. Manit tabi'aha ilal qabri falahu kiratun. Ada satu ayat, hatta yudfana falahu kiratun. Barang siapa ikut mayat sampai ke kubur, satu riwayat sampai di tanah mayat itu, baginya satu kirat. Termasuk piko, jembeng ataupun buah atas bank. Tak ada kira. Kalau kubur jauh, berkat orang piko. Dah kalau kubur jauh, 11 kilo. Kau. Dalam mayat atas gerah nampak? Jadi termasuk. Cuma lebih mana susah perbuatan kita, lebih banyak pahala. Nak? Contohnya. Kubur tu dekat je dengan masjid. Dah mungkin kita akan dapat 100 pahala. Kubur hak ni pula naik bukit gitu. Contohnya atas Bukit So tanah. Itu buat naik. Beratnya dah. Lebih banyak pahala. Boleh? Budak-budak main TikTok, biar kau ada perjalanan ke arah akhirat, jangan lara. TikTok tidak haram, yang haram pengisian konten dia tu. TikTok itu mengaitkan kawan dia, haram. Ambil gambar asatizah, lepas tu laga-lagakan dalam TikTok, haram. Gambar orang puang, nampak aurat dan sebagainya, haram.
Tapi kalau maklumat tak haram. Dia ambil keteratan daripada berita. Contoh, waktu berita. Sebagai maklumat dia buat TikTok. Harus. Dia ambil satu nasihat Ustaz Abdul Somad. Satu potong nasihat yang bagus. Dia bulan TikTok. Harus. Kena molek boleh pahala ke dia? Nah. Ni banyak dia buat konten untuk reaction. Dicari seorang ustaz, lepas tu dia bagus, dia kata. Bagus, ni bagus. Tu boleh pahala. Hak satu lagi, dia buh satu ustaz, buh 5 minit, lepas tu dia kondeng. Masuk pulak ni kondeng habis. Itu tak dapat bau syurga. Kerana dikira melaga-lagakan orang. Tahu tak? Ni buh ustaz ni sebelah, ustaz ni sebelah. Dia cut and paste. Ni kata gini, ni kata gini. Bawah ni akan maki hamu belaka ni. Pro kontra ni. Itu tak masuk surga. Nabi kata, la yakhul jannata namam. Jenis melagakan orang tidak akan masuk dalam syurga. Betul tak? Sahih. Tak kira mu siapa pun. Lampu LED surau ini sudah tukar semua. Tukar semua dah. Terima kasih semua yang menyumbang. Soalan yang terakhir. Saya perempuan dah nak 30 dah. Belum kahwin. Tolong doalah kepada saya juga supaya dapat jodoh yang baik. Jodoh macam mana guna? Ini molek ni, JKK. Berapa dah umur? Hari tu masuk dalam atas petah tu 37 ni berapa dah? 47 dah. Pelawak. Baru 4 tahun. Baru 40 dah. 39. Molek ni. Ni ada baju kuning. Dia ni nak masuk 30 dah molek. Dia 37, 40 nak. Lari 10 tahun. Kalau hilang senang cari. Orang pula baik, rajin pula nak. Sedekah subuh pun kuat. Alhamdulillah. Orang pula ada rupa. Nusuk bawah JKK. Bunyi selalu. InsyaAllah kita doakanlah. Dari tak boh juga ni, kita doakan akan dapat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.